Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa Wahidah binti Muhammad Zainuddin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Murji'ah. Okey. Ta'rif Murji'ah daripada kitab Pengenalan Ilmu Akidah dan Pemikiran Islam. Perkataan arja' ni bermaksud menangguhkan dan memberi harapan. Manakala daripada segi istilah pula, mereka ni dinamakan sebagai Murji'ah kerana mereka mempunyai sifat yang mana mereka ni suka menangguhkan amalan daripada niat dan qasad. Baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu sejarah Murji'ah. Sejarah Murji'ah ni bermula apabila berlakunya kes pembunuhan Khalifah Uthman yang mana telah menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam kepada dua kelompok besar, iaitu kelompok Ali dan juga kelompok Muawiyah. Kemudian kelompok Ali ini berpecah pula kepada dua golongan, iaitu golongan Khawarij dan juga Syiah. Kemudian dua kelompok ni berbalah dan bertelingkah dalam hal perebutan kuasa, sehinggalah menyebabkan kemunculan satu golongan baru, iaitu golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini bersikap tidak peduli dan tidak mahu masuk campur dengan perbalahan itu, kerana mereka berpendapat lebih baik mereka menunda segala penyelesaian masalah sehinggalah ke hari kiamat, kerana mereka mahu membiarkan Allah sahaja yang menentukan segala-galanya. Macam itu. Okay. Saya, Aina Nabila binti Aznan, akan menceritakan tentang kumpulan Murji'ah. Kumpulan Murji'ah terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah Al-Shahrastani mengatakan ada 4 golongan yang kecil, golongan Murji'ah yang kecil, iaitu yang pertama Murji'ah Jabariyah. Murji'ah Jabariyah ialah mereka yang menangguhkan hukum iman dan mengikut Jaham bin Safwan dalam perkara amal. Yang kedua ialah Murji'ah Qadariyah. Murji'ah Qadariyah ialah mereka yang mengakui Qadariyah, mengikut Qadariyah dan Mu'tazilah dan mengikut dalam perkara qada dan qadar. Yang ketiga Murji'ah Khawarij. Murji'ah Khawarij ialah mereka yang keluar daripada Qadariyah dan Jabariyah dan mengakui Khawarij. Yang keempat Murji'ah Khalisah. Murji'ah Khalisah ialah mereka golongan yang tidak mengakui dan tidak mengikut ketiga-tiga golongan yang tersebut di atas. Terusnya, pendapat kedua daripada Muhammad Imara mengatakan ada 12 kumpulan Murji'ah, iaitu yang pertama Al-Jami'ah, yang kedua As-Solihiyah, yang ketiga Al-Yunusiyah, yang keempat As-Somariyah, yang kelima As-Syabibiyah, yang keenam Al-Ghailaniyah, yang ketujuh Al-Najariyah, yang ke-8 Al-Hamafiyah, yang ke-9 Al-Syaubaniyah, yang ke-10 Al-Mu'aziyah, yang ke-11 Al-Murisiyah, dan yang terakhir ialah Al-Katamiyah. Itu ada 3. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kekurangan Murji'ah. Kekurangan Murji'ah yang pertama ialah mereka lebih mementingkan dunia berbanding akhirat, iaitu kerana mereka hanya menggunakan akal untuk mengetahui kewajipan mereka. Seterusnya, pada pandangan mereka, iman adalah mengatakan dan mengikuti sesuatu hanya melalui akal. Jadi mereka mereka hanya membenarkan jika orang melakukan dosa besar seperti menyembah berhala, berjudi, minum arak, kerana bagi mereka walaupun seseorang itu melakukan perkara yang bertentangan dengan syariatnya, tetapi mereka telah mengakui beriman, jadi mereka dibenarkan untuk melakukan perkara yang dilarang Allah itu. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa syurga dan neraka ini tidak kekal, kerana bagi mereka hanyalah Allah yang kekal.
Okey, kita pergi kepada kesimpulan. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan kami tadi ialah yang pertamanya kita dapat mengetahui serba sedikit tentang definisi murjiah dengan baik daripada segi bahasa maupun daripada segi istilah. Dan yang kedua pula, kita dapat mengetahui serba sedikit tentang sejarah murjiah, yang mana golongan murjiah ini muncul ketika berlakunya kes pembunuhan Khalifah Uthman yang mana telah menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Yang seterusnya, kita dapat mengenal pasti beberapa pecahan dalam kumpulan murjiah, yang mana terdapat dua pendapat, iaitu daripada pendapat Asy-Syarastani dan juga pendapat yang kedua adalah Muhammad Imara. Dan yang terakhir sekali, kita juga dapat mengambil iktibar dan bermuhasabah supaya kita ni tidak mengambil sikap daripada sikap murjiah itu, yang mana mereka ni suka menangguhkan dan memberi harapan. Okay, sekian daripada kami. Assalamualaikum.